Okey, anda masih lagi menonton cerita bersama saya Najib Aruf. Kali ini kita nak ke Sarawak pula, di mana hari ketiga operasi mengeluarkan mangsa di Hempak Batu ketiga melombong emas di Gunung Tabai Bau mendapati badan mangsa sudah pun mula reput, di mana menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bau Tawang Linggam, di mana 80% badan mangsa iaitu dari bahu ke kaki sudah ditemukan tetapi masih belum boleh dibawa keluar. Malah jelas Tawang hasil perbincangan dengan ahli keluarga mereka masih mengharapkan jasad mangsa dapat dikeluarkan untuk upacara pengemumian yang sempurna. Untuk kita mendapatkan perkembangan lanjut dan juga bagaimanakah usaha kita membuat liputan tentang insiden ini, kita bersama dengan Wakil Astro Awani di Sarawak iaitu Nuzuluddin Abdul Razak. Nuzul, mungkin ada perkembangan terkini yang boleh dikongsikan terlebih dahulu sebelum kita melihat kepada bagaimana usaha mengumpul bahan berita tersebut. Nuzul. Assalamualaikum, terima kasih Najib. Untuk perkembangan hari keempat, sebenarnya peristiwa ini berlaku tragedi tanah runtuh di Lombong Emas di Gunung Tabai Bau ini bermula pada 23 yang lalu hingga hari ini 26 Mac. Dan apa yang kita dapat fahamkan daripada tempoh 4 hari sebenarnya, untuk hari ini hari terakhir usaha untuk mengeluarkan mangsa dilakukan. Namun Alhamdulillah, untuk makluman semua, jenazah bangsa Martin Mat, anak tapa 25 tahun ini berjaya dikeluarkan daripada runtuhan batu dan tanah di kawasan Lombong tersebut. Namun usaha untuk mengeluarkan daripada tapak lokasi runtuhan bangsa masih lagi dilakukan kerana dalam jarak 9.2 meter itu dalam keadaan menegak kesukaran operasi itu dilakukan sangat tinggi. Dan maklumat awal daripada pihak BBP Bau juga, masyarakat setempat khususnya penduduk kampung di sana berusaha untuk membantu juga anggota keselamatan yang bertugas sekarang ini menggunakan peralatan sedia ada, dan yang dapat dikongsikan betul jenazah dah dapat dikeluarkan daripada lokasi tanah runtuh. Namun untuk mengeluarkan itu ada melalui beberapa cabaran lah. Mungkin dalam proses-proses dekat di bawah sana kita tak tahu apa yang berlaku. Difahamkan untuk pergi ke lokasi itu hanya memerlukan lebih kurang 4 orang sahaja anggota. Itu pun mereka yang bertubuh kecil untuk muat betul-betul dalam saiz yang sangat-sangat sempit dengan keadaan yang sangat gelap dan juga berhati-hati. Seperti apa yang Najib bagi tahu tadi, keadaan fizikal mangsa juga dah reput. Kita tahu dalam tempoh 4 hari ini keadaan mangsa yang dihempap dengan keadaan air yang mengalir, hujan berterusan, ini mempengaruhi juga struktur keadaan gua. Dalam masa yang sama, keadaan jenazah juga dipengaruhi oleh cuaca dan aliran air yang berlaku. Dan juga apabila operasi ini dilaksanakan dalam suasana hujan, air yang masuk ke dalam ruangan lombong tersebut memaksa anggota-anggota bomba kita untuk keluar dan memastikan keselamatan masing-masing. Melalui struktur ataupun lukisan struktur gua tersebut, kita dapat tengok bagaimana keadaan horizontal dan vertikal laluan yang perlu dilalui oleh anggota. Ada yang terpaksa merangkak dan ada lokasi yang tidak boleh berdiri langsung, dan ini memerlukan kawalan yang sangat strategik dan spesifik dari pihak anggota keselamatan kita. Nuzul, sudah pastilah usaha membawa keluar mayat ini sejak hari pertama dijalankan sudah pasti dilakukan pada waktu siang, dan ada kekangan seperti perubahan cuaca seperti Nuzul katakan, kalau hujan kena berhenti, kena pastikan air tidak bertakung dan sebagainya kan. Bagaimana dikongsikan oleh pihak berkuasa ini kesukaran mereka, cabaran mereka, kerana ini mungkin bukan kes pertama mereka menguruskan perkara ini. Nuzul juga berkata bahawa hanya yang berbadan kecil boleh masuk. Ini menunjukkan bahawa faktor geografi, kedudukan, keadaan kawasan insiden tersebut itu begitu mencabar sekali. Dan bukan itu saja, untuk kita mendapatkan maklumat, membuat liputan juga perlu mendapatkan pengesahan pihak berkuasa kan. Bagaimana ini semua dilakukan? Untuk hari pertama memang kita buatkan satu penulisan yang ringkas untuk memberitahu kepada masyarakat setempat bahawa lokasi tersebut akan ditutup sepenuhnya kepada orang awam. Kerana kawasan ini yang pertama adalah di dalam kawasan Taman Negara Deret Krian Bau, iaitu kawasan larangan. Tidak boleh ada mana-mana individu masuk ke kawasan tersebut, terutama walaupun penduduk setempat, untuk datang melawat ataupun datang untuk melakukan aktiviti-aktiviti melombong, kerana kawasan tersebut dijaga rapi oleh SFC, Sarawak Forestry Corporation. Dan yang kedua, daripada anggota polis sendiri hanya membenarkan petugas media dan anggota keselamatan dan 30 orang kampung sahaja yang bertugas ataupun yang ingin membantu anggota keselamatan kita untuk boleh masuk ke kawasan tersebut. Dan media kami sendiri, para media, hanya berada di kawasan dataran, iaitu di luar kawasan
lombong tersebut untuk mendapatkan maklumat dan masa yang sama menunggu anggota-anggota dan kelompok masyarakat ataupun volunteers yang turun daripada ke lombong dan naik semula, kerana pergerakan itu sentiasa berlaku dalam tempoh pagi sekitar jam 8 pagi sehinggalah 5 petang itu mereka melaksanakan operasi. Ada waktu rehatnya sendiri dan dalam masa waktu rehat itu kita cuba untuk mendapatkan maklumat tertentu daripada pihak yang terlibat. Mereka memasukkan peralatan seperti logistik daripada kayu untuk membina tiang-tiang, dan daripada maklumat pihak bomba juga penggunaan teknik shoring itu dilaksanakan kerana mereka percaya teknik seperti ini mampu untuk mengeluarkan mangsa bagi menahan tindihan batu dan tanah siling lombong tersebut yang runtuh, bagi membuka sedikit ruang untuk mereka menggali tanah di bahagian bawah mangsa. Tapi dalam masa yang sama mereka memberitahu lokasi keadaan struktur gua itu sangat-sangat rapuh. Jika kita alihkan bahagian kiri, bahagian kanan yang akan bergerak turun ke bawah dan menyebabkan berlakunya pergerakan dalam dinding, siling dan tapak lombong tersebut. Ini antara perkara yang perlu diperhatikan oleh kami juga para media kerana kami ingin tahu bagaimana situasi sebenar kawasan itu. Kami tidak dibenarkan masuk. Namun yang baiknya anggota bomba dan penyelamat ini mereka menyediakan kami dengan maklumat seperti video bagaimana situasi di dalam gua tersebut, situasi lubangnya, gambar, video, supaya kami faham bagaimana nak menyampaikan kepada masyarakat di luar sana. Kerana seperti mana yang kita tahu, ini adalah kes yang pertama untuk tahun 2021. Sebelum ini ada juga berlaku di kawasan lain di Sarawak. Namun jenazah mangsa sebelum ini terpaksa dikebumikan di kawasan kejadian. Namun alhamdulillah hari ini kita berjaya mengeluarkan mangsa. Dalam tempoh sekarang ini tengah berlaku operasi untuk mengeluarkan mangsa. Bagaimana caranya, kita akan menunggu laporan lanjut daripada Bagai Bomba dan Penyelamat. Dan juga Najib, untuk SOP COVID-19, kerana itulah kawasan tersebut dikawal rapi oleh SFC, oleh pihak polis, oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat dan juga pegawai daerah bersama untuk memastikan tidak ada orang ramai untuk ke kawasan tersebut. Walaupun mereka ingin membantu, tapi kita cuba menghadkan kapasiti kerana pastinya kita tidak ingin menimbulkan jangkitan COVID-19 berlaku mungkin daripada kawasan tersebut. Nuzul, sudah pastilah dalam membuat laporan ini kita juga mencari ahli keluarga kerana kita ingin memahami denyut nadi keperitan yang mereka lalui. Kesedihan itu kita kongsikan bersama dengan penonton Astro Awani supaya kita faham ini adalah tragedi yang menyayat hati buat mereka juga. Pada masa yang sama kita faham sensitiviti itu ada kerana mereka baru saja kehilangan ahli keluarga. Bagaimana Nuzul, rakan-rakan yang lain cuba mendekati ahli keluarga dengan berhati-hati untuk mendapatkan cerita mereka? Adakah mereka bersedia dan juga sudi berkongsi rasa mereka mungkin? Sepanjang 4 hari ini kita cuba, hari pertama sudah kita cuba untuk mendekati keluarga mangsa dan bertanya bagaimana khabar mereka, apa perasaan mereka sekarang ini. Sebab kalau difahamkan tragedi yang berlaku, dua sahabat mangsa itu hari pertama mereka mengalami kejadian ini, tragedi malang ini, mereka berjumpa dengan ibu mangsa. Orang yang pertama mendengar cerita ini ataupun maklumat kematian ataupun kejadian ini adalah ibu mangsa, dan yang seterusnya keluarga. Kita nak dapatkan maklumat ini daripada keluarga, apa yang berlaku semasa kejadian, di mana mereka ketika itu. Ini antara salah satu cabaran juga kerana kita faham emosi keluarga ketika itu, dan kita alhamdulillah berjaya mendapatkan maklumat sedikit walaupun perkongsian daripada ahli keluarga. Misalnya kakak mangsa ada memberitahu ketika kejadian mangsa tidak memberitahu kepada dia adiknya tu nak ke mana, tak ada bagi tahu. Cuma dia ada bagi tahu dengan tunangnya, hari ini saya nak pergi ke Melombong, dan hanya setakat itu saja informasi yang kami dapat. Cuma yang dapat dikongsikan oleh keluarga mangsa ini bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya. Dia seorang yang sangat rajin. Dan apa yang menyayat hati adalah dalam tempoh pandemik ini, ada mereka berkongsi beliau ini seorang yang sangat rajin bekerja. Jadi dia buat apa sahaja kerja untuk mendapatkan sumber pendapatan bagi membantu keluarganya. Dan mungkin ini salah satu kita katakan desakan ekonomi, dia terpaksa untuk bekerja, dan ini antara yang dia boleh lakukan. Ini bukan satu-satunya pekerjaan yang mangsa lakukan. Dia buat banyak lagi kerja yang lain, tapi
ini yang berlaku kepada bangsa ketika itu, dan kita harap orang ramai dan masa yang sama tidak mengeluarkan komen-komen yang negatif terhadap peristiwa ataupun kemalangan yang menimpa bangsa, kerana daripada pihak keluarga sendiri mereka memberitahu bahawa cuba media bantu mereka untuk beritahu kepada masyarakat faham situasi mereka, apa yang mereka hadapi sekarang ini, kehilangan ahli keluarga, bukan untuk menerima tumahan ataupun menerima kritikan negatif daripada masyarakat, khususnya netizen, kerana apabila mereka dimaklumkan bahawa ini kawasan terlarang dan bangsa ini masuk ke kawasan terlarang ini untuk mendapatkan emas, ini memberikan, ada yang komen-komen negatif mereka terima, ya padanlah masuk kawasan larangan, itulah akibatnya. Tapi kita tak nak situasi ini berlaku dan diterima oleh bangsa. Nuzul, sudah pasti ini penting untuk kita bicarakan. Ini kawasan larangan, dan kalau kita lihat di kawasan itu, mereka tidak ada banyak pilihan pun untuk mencari sumber rezeki mungkin dalam keadaan sukar seperti Nuzul sebutkan. Ini antara cara bagaimana mereka perlu dan terpaksa lakukan untuk mencari mungkin sesuap nasi untuk mereka. Ini adalah survival mereka untuk orang ramai faham sebelum orang ramai melontarkan kata-kata mungkin. Bagaimana untuk kita memahami keadaan sosioekonomi di kawasan tersebut sebenarnya? Sebenarnya untuk bandingkan, kita tak perlu nak membandingkan bagaimana sosioekonomi masyarakat tertentu. Tapi dalam sama kita boleh nampak apa yang berlaku di Bandar Kuching misalnya. Mereka melakukan apa sahaja kerja, malahan 1-2 kerja untuk menghadapi pandemik COVID-19. Di Bauk juga sama, masyarakat di Bauk dengan adanya sumber asli seperti ini, sumber mineral seperti ini, mereka boleh mendapatkan sumber rezeki daripada kawasan. Kalau tengok sosiogeografi di Bauk sendiri, mereka ada banyak hutan, industri perhutanan, daripada industri desa sendiri, kraft tangan dan sebagainya. Mereka boleh buat macam-macam sumber rezeki pendapatan di daerah Bauk dan di kampung itu tersebut. Kalau saya bila tiba ke kawasan kejadian itu, ramai orang, dan bila saya tanya satu persatu, memang majoriti antara mereka juga pernah melakukan aktiviti melombong di kawasan tersebut, walaupun kawasan tersebut digazetkan pada tahun 2003 sebagai taman negara, kawasan larangan untuk komuniti ataupun mana-mana orang tak boleh masuk, tapi mereka melakukan terpaksa untuk melakukan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan sumber pendapatan sampingan. Ini bukan pendapatan utama mereka, kerana ada yang bekerja kilang, ada yang bekerja sebagai petani. Namun desakan ekonomi ini dirasai bukan sahaja di penduduk di Bauk, juga penduduk di kawasan lain, kerana ada juga masyarakat daripada luar Bauk datang ke sana semata-mata untuk melombong. Ada, kerana laporan daripada pegawai polis semalam, ada unsur kumpulan yang membeli tanah ini dalam harga 80 ke 100 ringgit. Dan ini antara peluang keemasan buat masyarakat untuk mendapatkan sumber pendapatan. Kita dalam masa sama tak boleh meruding jari kepada mangsa ataupun kepada sesiapa sahaja yang masuk kawasan itu untuk mencari sumber rezeki. Ada antaranya yang terpaksa, ada antaranya kerana terdesak untuk mendapatkan sumber ekonomi untuk menyara keluarga mereka, dan mungkin mereka cari pilihan lain. Jadi itu yang kita nak lihat secara meluas. Dan sekarang ini kawasan tersebut telah dipantau rapi oleh pihak ASFC dan akan diletakkan, insya-Allah 1 April ini akan berkuasa pemantauan secara berkala di kawasan tersebut bagi memastikan peristiwa yang sama tidak berulang lagi. Itu yang kita perlu lihat, bukan sahaja kita menilai insiden ini sebagai satu pengajaran mungkin, tetapi kita melihat kepada aspek dan gambaran yang lebih besar. Betapa sukarnya kehidupan sesetengah orang yang perlu mungkin sedikit sebanyak mempertaruhkan nyawa mereka mungkin kalau boleh kita sifatkan untuk mencari sumber rezeki tambahan. Kerana ini tempoh yang sukar yang ramai orang lalui. Ini juga adalah satu mungkin titik perubahan yang perlu dipandang oleh pihak-pihak berkuasa sebagai contoh, pembuat dasar sebagai contoh, melihat kepada inilah denyut nadi rakyat, bagaimana kesukaran mereka sehingga ada yang korban untuk mencari rezeki demi keluarga dan sebagainya. Okey, setakat ini Nuzul dimaklumkan tadi mayat telah berjaya dikeluarkan, cuma belum dikeluarkan dari lombong tersebut. Dan juga adakah ada jangkaan bila mungkin kita akan menyaksikan jenazah dapat dikeluarkan sepenuhnya? Okey, untuk maklumat awal daripada BBP tadi sekitar pukul 5.30 petang sekarang ini, mereka sedang melakukan operasi dan maklumat diterima daripada saya sekarang ini. Masih lagi, maklumat awal ni, maklumat terkini masih lagi usaha untuk mengeluarkan jenazah mangsa, kerana mereka perlu benar-benar pastikan 100% tubuh jenazah mangsa itu dikeluarkan sepenuhnya daripada kawasan gua tersebut, kerana dengan keadaannya yang ada yang sebahagiannya reput. Dan ini memastikan pihak keluarga juga memohon untuk pihak anggota keselamatan yang
mempunyai yang berada di lokasi untuk betul-betul mengeluarkan mangsa, dan dalam masa ini dalam masa yang sama sekarang juga belum lagi kita dapat laporan daripada pihak bomba bagaimana ataupun bila masanya. Mungkin dalam tempoh pukul 6 ini nanti atau sebelum pukul 7 malam nanti kita akan dapat laporan penuh daripada pihak bomba, kerana kawasan tersebut pada pukul 5, pukul 4 pun dah gelap sebab di kawasan hutan. Di Sarawak awal gelapnya. Jadi kita nak cuba cepatkan operasi tersebut. Kalau kita gunakan lampu limpah pun tak boleh dengan kekangan fasiliti kita yang ada. Itu antara cabaran yang perlu kita faham. Dan mungkin dalam tempoh 6 sebelum pukul 7 kita akan dapat laporan daripada Balai Bomba dan Penyelamat Bau. Okey, terima kasih Nuzul kerana terus membawakan perkembangan terkini. Kami juga sudah pasti warga Sarawak Awani, saya percaya rakyat Malaysia juga mengucapkan syukur, rasa berterima kasih kepada pihak-pihak berkuasa, bomba, pegawai bomba khususnya yang bertungkus lumus mencuba membawa keluar mangsa dan juga jenazah untuk dibawa kepada ahli keluarga, dan sudah pasti ucapan takziah kita sampaikan kepada ahli keluarga yang kehilangan anggota keluarga dalam insiden ini. Terima kasih Nuzul kerana membawakan dan juga berkongsi perkembangan tersebut. Semua ini ada kami rangkumkan di laman web kami astroawani.com dan juga muat turun aplikasi Astro Awani di Google Play Store dan juga App Store untuk mendapatkan segala perkembangan terkini yang kami sedia dan kami tulis. Baik, sekian sahaja cerita untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.